Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muhammad Amin bin Abdul Rahman dari SMK Tanjung Pau Jitra. Hari ini kita akan belajar pemahaman prosa tradisional. Sebenarnya pemahaman prosa tradisional terkait pada soalan 2C dalam kertas 2 Bahasa Melayu SPM. 8 markah diperuntukkan. Jadi terdapat 2 petikan prosa tradisional yang perlu kita pelajari untuk menjawab bahagian ini. Pertama, kepimpinan melalui teladan dalam antologi Jaket Kulit Kijang dari Istanbul. Dan ini kita pelajari semasa belajar dalam tingkatan 4. Yang kedua, burung terbang dipipiskan lada dalam antologi Sejadah Rindu semasa tingkatan 5. Kepimpinan melalui teladan. Tema untuk cerita ini ialah kepahlawan seorang Laksmana mempertahankan negara. Keberanian dan kegagahan Laksmana mempertahankan negeri Melaka dari ancaman penjurit 7 bersaudara serta Ketalasari dari Majapahit yang membuat huru-hara. Sinopsis. Dalam cerita ini, kisah bermula apabila Seri Betara Majapahit berbincang dengan Patih Gajah Mada untuk menewaskan Melaka setelah kematian penjurit 7 bersaudara. Ketujuh-tujuh penjurit ini dibunuh oleh Laksmana di Bukit Cina. Justru Patih Gajah Mada telah merancang untuk mengarahkan Ketalasari bagi membunuh Sultan Melaka dan juga Laksmananya. Ketalasari bersetuju dengan permintaan Patih Gajah Mada kerana dia ingin membalas dendam atas kematian ayahnya yang dibunuh oleh Laksmana. Seterusnya, Patih Gajah Mada membawa Ketalasari menghadap Seri Betara dan menerangkan bahawa Ketalasari merupakan penjurit yang sangat handal. Kehebatan Ketalasari mengalahkan negeri Daha seorang diri menyebabkan Seri Betara menitahkan Ketalasari untuk pergi ke Melaka untuk membunuh Sultan Melaka serta Laksmana Melaka dan menjanjikan jawatan penggawa agung kepadanya. Seterusnya, ketika berada di Melaka, Ketalasari menyamar sebagai pengikut Patih Kermawijaya. Di Melaka, Ketalasari mencuri harta saudagar dan orang kaya serta mencabuli isteri-isteri mereka. Keadaan ini menimbulkan kerisauan kepada Sultan Melaka dan menitahkan kepada Temenggung serta orangnya supaya menjaga keselamatan dan mengawal keadaan negeri Melaka dari kejadian kecurian. Namun kecurian tetap berlaku dan sampai ke peringkat melibatkan rumah bendahara. Hal ini kerana Ketalasari menggunakan ilmu kesaktian yang dimilikinya untuk mengelakkan diri daripada ditangkap. Melihat pada keadaan tersebut, Laksmana menawarkan diri kepada Sultan untuk mengawal istana kerana mengikut firasatnya penjurit tersebut akan masuk ke istana pula. Dengan kebijaksanaan dan kecekapan serta ilmu yang dimiliki oleh Laksmana, dia berjaya menggagalkan rancangan Ketalasari untuk masuk dan mencuri serta membakar dan mengamuk di istana. Ketalasari berjaya dibunuh oleh Laksmana di tengah pasar. Manakala kemaluan Ketalasari dipotong sebagai bukti bahawa Laksmana yang membunuhnya. Mayat Ketalasari kemudian dikerat-kerat anggotanya oleh penduduk yang menjumpai mayat tersebut untuk dibuktikan kepada Sultan bahawa merekalah yang telah membunuh Ketalasari. Namun apabila Laksmana menunjukkan bukti yang kukuh, Sultan percaya bahawa beliaulah orang yang sepatutnya yang dapat membunuh Ketalasari dan menganugerahkan kepada Laksmana atas kejayaan tersebut. Kemudian, segala hasil curian yang telah disimpan oleh Ketalasari di Bukit Cina berjaya ditemui dan Sultan mengarahkan supaya empunya barang menuntut barang-barang tersebut. Baginda Sultan telah meminta supaya empunya barang-barang tersebut memberikan 2/3 daripada barang-barang tersebut kepada Laksmana.
Namun Laksamana hanya bersetuju mengambil satu bahagian sahaja, dan barang-barang kesemuanya dihadiahkan oleh Laksamana kepada fakir miskin dan orang bawahannya tanpa mengambil sedikit pun dari harta tersebut. Akhirnya berita kematian Kertalasari oleh Laksamana telah sampai ke pengetahuan Patih Gajah Mada di Melaka, di Majapahit. Patih Gajah Mada tidak putus asa, terus berusaha untuk mencari orang yang dapat membunuh Laksamana dan juga Sultan Melaka. Baiklah, sekarang kita masuk pada persoalan dalam cerita ini. Pertama, persoalan keberanian dalam menegakkan keadilan. Contohnya, Laksamana berani menentang Kertalasari dan penjurit 7 bersaudara kerana mereka telah membuat kacau di Melaka. Kedua, persoalan pemimpin mestilah seorang yang bijaksana. Contohnya, Sultan Melaka bijaksana menyelesaikan pertikaian tentang pembahagian harta yang dicuri oleh Kertalasari. Ketiga, persoalan pemimpin yang mengambil berat kesusahan rakyat. Sultan Melaka berasa cemas dan bimbang dengan kekacauan yang berlaku di Melaka akibat onar yang dibuat oleh Kertalasari. Seterusnya, yang keempat, persoalan perasaan dendam sehingga membawa akibat yang buruk. Kertalasari berdendam dengan Laksamana dan Raja Melaka yang dikatakan telah membunuh ayahnya. Akhirnya dia sendiri yang terbunuh. Dan seterusnya, persoalan kebijaksanaan dalam mengatur strategi. Laksamana mengatur strategi untuk memerangkap dan membunuh Kertalasari. Watak perwatakan. Laksamana seorang yang berani. Dia berani menentang Kertalasari seorang diri. Dia juga seorang yang pemurah. Dia membahagikan harta terompakan yang dijumpai kepada orang ramai, dan dia tidak mengambil walau sedikit pun. Seorang yang bijaksana. Laksamana bijaksana mengatur strategi untuk membunuh Kertalasari dengan berpura-pura mati dan baring di tengah pasar. Kemudian, taat setia kepada pemerintah. Dalam hal ini, Laksamana menjalankan perintah Sultan Melaka untuk membunuh Kertalasari. Seterusnya, Laksamana juga seorang yang bijaksana. Dia memakai baju yang berwarna hitam ketika keluar menjejaki pencuri di kota Melaka. Dan Laksamana seorang yang mempunyai sifat kepahlawanan. Dikatakan bahawa Kertalasari menjadi gerun apabila pertama kali melihat Laksamana. Seterusnya, perwatakan yang kedua, Kertalasari. Kertalasari adalah anak kepada Petala Bumi yang telah dibunuh oleh Laksamana. Seterusnya, dia berasal pada Majapahit, seorang pencuri handal. Dia bertindak mencuri seorang diri di Daha. Kemudian, dia juga seorang yang kejam dan ganas. Dia bukan saja sekadar mencuri harta benda, tetapi juga turut mencabul kehormatan isteri-isteri orang kaya dan saudagar di Melaka. Seterusnya, Kertalasari juga seorang yang pendendam. Dia berdendam dan berniat untuk membunuh Laksamana dan Raja Melaka yang telah dikatakan membunuh bapanya, Petala Bumi. Dia juga seorang yang pandai dalam ilmu kesaktian. Dia menggunakan kesaktiannya dengan menjadi halimunan dan masuk mencuri di rumah mangsa. Seterusnya, dia seorang yang taat kepada pemerintah. Kertalasari patuh kepada perintah Seri Betara Majapahit yang menitahkannya pergi ke Melaka untuk membunuh Laksamana dan Raja Melaka. Kemudian, Sultan Melaka dikenal sebagai Tuanku Shah Alam. Sultan Melaka juga seorang yang mementingkan keharmonian negara. Baginda berasa resah dan bimbang apabila mendapat berita negeri Melaka diancam
oleh peristiwa kecurian. Sultan Melaka juga seorang yang adil dan saksama. Baginda mengarahkan segala harta curian dipulangkan semula kepada pemilik dan selebihnya diagihkan kepada rakyat secara adil dan sama rata. Seterusnya, Sultan Melaka juga seorang yang mengenang budi. Baginda memberikan anugerah kepada Laksmana atas jasanya memakmurkan Melaka. Seterusnya, Sultan Melaka juga seorang yang rasional dalam membuat tindakan. Baginda mengarahkan Temenggung untuk mengetatkan kawalan di kawasan kampung dan negeri bagi mencegah kegiatan mencuri. Seterusnya, Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada adalah seorang pembesar kerajaan Majapahit. Beliau seorang yang penendam, sentiasa berusaha sedaya upaya untuk mencari hulu balang atau pahlawan yang handal bagi membunuh Laksmana dan Raja Melaka. Baiklah, sekarang kita berpindah kepada latar. Pertama, latar masyarakat. Masyarakat feudal. Ya, masyarakat feudal contohnya masyarakat yang mengamalkan pemerintahan beraja. Seterusnya, cerita ini juga melibatkan latar masyarakat yang bertanggungjawab. Contohnya Laksmana menawarkan diri untuk menangkap pencuri yang menimbulkan masalah kecurian di Melaka. Begitu juga dalam cerita ini ditonjolkan masyarakat yang mengenang budi. Contohnya saudagar dan orang-orang kaya yang kehilangan harta akibat dicuri oleh Kertalasari telah memberikan sebahagian daripada harta tersebut kepada Laksmana dengan ikhlas. Dan seterusnya, masyarakat yang taat kepada pemerintah. Dalam cerita ini ditunjukkan ketaatan Laksmana untuk taat kepada sultan dan negerinya. Baiklah, masyarakat yang taat kepada pemerintah ini kemudian kita perhatikan sentiasa menjunjung titah paduka Sultan Raja Melaka. Seterusnya, masyarakat yang mengamalkan ilmu kesaktian. Contohnya, Kertalasari membaca jampi ketika dia melakukan perbuatan mencuri di rumah bendahara dan rumah orang kaya. Kemudian ditonjolkan pula masyarakat yang berani melawan musuh. Contohnya Laksmana, dia berani melawan musuh sehingga keberaniannya diguruni oleh pihak lawan. Kemudian masyarakat yang ingin menuntut bela atas kematian orang yang tersayang. Contohnya Kertalasari, dia berazam untuk membunuh Laksmana untuk menuntut bela atas kematian bapanya Petala Bumi yang telah dibunuh oleh Laksmana di Majapahit. Seterusnya, masyarakat yang bijak menggunakan tipu muslihat. Ini ditonjolkan pada watak Laksmana yang mengenakan atau memakai pakaian serba hitam dan menyamar sebagai penjurit yang telah mati dengan berbaring di pasar bagi menjerat Kertalasari. Kemudian latar tempat. Pertama, rumah Kertalasari. Setelah pulang ke rumahnya, Kertalasari merasa heran kerana bapanya tiada di rumah. Kemudian Daha adalah tempat Kertalasari mencuri, dan di sini dia dah mencuri harta penduduk Daha, negeri Melaka. Kertalasari membuat huru-hara di Melaka dengan mencuri harta saudagar dan orang-orang kaya di Melaka. Seterusnya latar tempat Majapahit. Patih Gajah Mada dan Seri Betara merancang untuk membalas dendam atas kematian penjurit 7 bersaudara di Bukit Cina. Dan akhir sekali di tengah pasar, inilah tempat Kertalasari mati dibunuh oleh Laksmana. Berikut latar masa. Malam. Contohnya Kertalasari mencuri ke rumah saudagar dan orang kaya pada sebelah malam saja. Siang. Contohnya bendahara
melaporkan kepada sultan bahawa rumahnya sendiri telah dimasuki pencuri dan habis segala harta-hartanya. Dan kejadian ini berlaku pada waktu malam, tetapi bendahara berjumpa melaporkan kepada sultan pada waktu siang. Kemudian dini hari, contohnya orang ramai menemui riwayat seorang pencuri di pasar. Dan akhir sekali 7 hari 7 malam. Ini latar masa ini terbukti apabila rakyat Melaka berulang-alik dari istana ke Bukit Cina untuk mengangkut harta hasil curian ke Talasari. Seterusnya, kita sambung kepada nilai yang terdapat dalam cerita ini. Pertama, nilai keberanian. Contohnya, Laksamana berani untuk menentang dan dia berjaya membunuh ke Talasari. Seterusnya, nilai tolong-menolong. Contohnya, Laksamana menawarkan diri untuk mengawal keselamatan Melaka daripada ancaman musuh. Kemudian, nilai kebijaksanaan. Contohnya, Laksamana menggunakan tipu helah untuk mengalahkan ke Talasari dengan berpura-pura tidur di tengah pasar pada waktu malam. Kemudian, nilai pemurah. Kita perhatikan nilai ini pada watak Laksamana yang membahagi-bahagikan harta yang dihadiahkan oleh saudagar dan orang kaya kepada fakir miskin dan orang-orang bawahannya tanpa mengambil sedikit pun harta tersebut. Baiklah, kita sambung lagi pembelajaran kita pada hari ini pada topik pengajaran daripada cerita ini. Daripada cerita yang kita telah pelajari tadi, kita dapat pengajaran bahawa kita hendaklah berani untuk menghadapi musuh supaya keselamatan negara terjamin. Kemudian, apabila bertindak, kita hendaklah rasional apabila membuat keputusan agar tidak menyesal pada masa akan datang. Seterusnya, janganlah kita menyimpan atau mempunyai perasaan dendam supaya hidup kita sentiasa bahagia. Dan yang terakhir, kita hendaklah mengamalkan sikap pemurah agar kehidupan kita sentiasa dirahmati Tuhan. Baiklah, demikianlah saja penerangan saya tentang pemahaman prosa tradisional dalam teks kepimpinan melalui teladan. Semoga penerangan ini memberi manfaat kepada semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.